Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada rakan-rakan dan juga Dr. Tan. Saya Nur Fahana Risma akan membincangkan interview budaya organisasi Korea saya. Okey, so untuk individu yang telah saya temu ramah, nama beliau ialah Yi Jung. Beliau berumur 60 tahun dan syarikat yang beliau bekerja merupakan sebuah syarikat yang dikenali sebagai TTA ataupun Telecommunications Technology Associations, di mana posisi beliau di dalam syarikat ni adalah sebagai penasihat. So saya akan terangkan sikit mengenai TTA. TTA ni telah ditubuhkan pada 1988 dan merupakan sebuah persatuan standardisasi IT antarabangsa yang telah digerakkan oleh sektor swasta, di mana syarikat ini menawarkan khidmat sehenti untuk penciptaan standard baru dalam industri telekomunikasi, penetapan standard dalam pelbagai bidang IT dan pengujian serta perkhidmatan pengesahan dan juga pengesahan untuk produk IT baru. Dan persatuan ini, syarikat ini juga merupakan persatuan standardisasi IT terkemuka dekat Korea, dan di mana ianya berfungsi untuk mengumpul, menganalisis, meneliti dan menyebarkan pelbagai jenis maklumat mengenai teknologi telekomunikasi domestik dan juga antarabangsa. Okey, so melalui temu ramah yang telah saya jalankan, menerusi dimensi pertama iaitu dimensi jarak kuasa, soalan pertama yang telah diajukan, berapa kerap dalam pengalaman anda di tempat kerja, pekerja bawahan takut untuk bersemuka dengan bos mereka. So beliau menyatakan jawapan beliau adalah kadang-kala, di mana untuk setengah pekerja mereka mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan ketua mereka. So untuk mereka bersemuka dengan ketua mereka adalah tiada masalah. Manakala untuk setengah pekerja, misalnya macam pekerja baru, mereka takut untuk bersemuka kerana belum sepenuhnya mengenali sifat ketua tersebut. Soalan kedua, semasa perjumpaan, biasanya bos atau bawahan mendominasi perbualan ataupun setiap orang bebas untuk menyatakan pandangan mereka. So jawapan yang diberikan oleh beliau ialah bergantung kepada pasukan, di mana di sini maksudnya setiap pasukan mempunyai credibility sendiri untuk menyampaikan sesuatu maklumat dan sebagainya kepada bos ataupun orang bawahan. Soalan yang ketiga ialah proses membuat keputusan adalah atas bawah atau bawah atas ataupun mendatar. So jawapan yang telah diberikan oleh beliau ialah kebanyakannya adalah atas bawah, iaitu top down proses. So soalan yang keempat, bagaimana hubungan antara atasan dan bawahan? Adakah seperti hierarki, hubungan ayah atau anak lelaki, sopan formal atau sama rata? So jawapan yang diberikan oleh beliau adalah sopan formal. Yang kedua ialah dimensi kolektivism. Untuk soalan, dalam organisasi syarikat ini, pendapat peribadi diharapkan satu orang satu suara, ataupun pendapat dan suara ditentukan oleh kumpulan. So menurut beliau, organisasi yang beliau sedang berkhidmat menerapkan satu konsep satu orang satu suara, di mana konsep ini adalah untuk mendapatkan lebih banyak pendapat dan idea secara individu.
Yang kedua ialah dalam organisasi ini adakah tugas mengatasi hubungan atau hubungan mengatasi tugas. So menurut beliau juga kadang-kadang ianya bergantung kepada beberapa perkara. Kadang-kadang hubungan lebih penting daripada tugasan kerana di dalam mana-mana organisasi pun terdapat pengaruh kuasa politik dalaman di mana-mana organisasi. Misalnya di organisasi beliau sendiri, sesetengah pekerja sangat mementingkan hubungan lebih daripada tugas, dan ada setengah pekerja yang mementingkan tugas daripada hubungan, mengikut kepada situasi. Dan soalan yang ketiga, bagaimana sistem bayaran dan bonus dalam organisasi anda? Adakah berdasarkan senioriti atau prestasi kerja atau kedua-duanya sekali? Dan menurut beliau adalah kedua-duanya sekali. Yang keempat, konsep WURI penting dalam organisasi ini. Kerjasama pasukan dan hubungan harmoni ditekankan. Beliau setuju dengan kenyataan ini, di mana beliau berpendapat syarikat Korea sangat menghargai rasa komuniti, di mana contohnya misalnya di tempat makan ataupun di bengkel. Namun perkara ini ianya bergantung kepada kecenderungan bos di tempat kerja sendiri juga. Seterusnya, soalan yang kelima, semua orang mesti menyertai aktiviti syarikat bersama, contoh berkelak atau makan malam, ataupun flexibility dibenarkan. Untuk syarikat yang beliau sedang berkhidmat sekarang, beliau menyatakan untuk waktu terkini, maknanya untuk masa yang lebih terkini, organisasi lebih bersifat terbuka dan fleksibel untuk mana-mana pekerja menyertai ataupun tidak menyertai aktiviti syarikat. Seterusnya, dimensi penginderaan ketidakpastian. Soalan pertama, dalam organisasi ini setiap orang mesti mengikut peraturan atau fleksibiliti dibenarkan. Contohnya seperti tahap disiplin, tata tertib, kejelasan dan struktur. So menurut beliau, pekerja dikehendaki mengikut peraturan syarikat, di mana benda itu menjadi satu kewajipan. Tetapi walau bagaimanapun, autonomi sering dijamin dalam pasukan. Yang kedua, pekerja di organisasi sering merasa tertekan atau tegang dalam syarikat. Beliau bersetuju dengan pendapat ini kerana beliau sendiri melihat pekerja perlu bekerja keras untuk sentiasa memberikan hasil yang terbaik untuk syarikat. Ketiga, pekerja dalam organisasi ini bekerja keras, dan beliau setuju dengan pendapat tersebut. Soalan keempat, dalam penilaian prestasi tahunan staf, biasanya bos memberikan skor dengan murah hati ataupun ketat secara strict. Dan beliau menyatakan untuk setengah perkara bos akan bagi skor secara murah hati, contohnya seperti prestasi pekerja. Tetapi untuk setengah perkara lain, skor yang diberikan adalah sangat lebih ketat. Contohnya seperti tingkah laku pekerja, cara pekerjaan dilakukan dan sebagainya. Seterusnya ialah dimensi masculinity. Soalan pertama, syarikat ini berorientasi ke pencapaian, di mana syarikat ini sangat menekankan lebih banyak pada sasaran dan KPI yang sangat tinggi. Beliau bersetuju dengan kenyataan ini kerana di syarikat beliau sendiri, prestasi organisasi ini dapat dilihat dalam penilaian kaki tangan yang telah dinyatakan bagi syarikat beliau. Dan soalan kedua, syarikat ini berorientasikan keuntungan, dan beliau setuju dengan kenyataan ini juga sebab beliau berpendapat mana-mana perniagaan pun adalah berorientasikan keuntungan, kecuali jika organisasi tersebut berkait rapat dengan mana-mana institusi awam. Yang ketiga ialah syarikat tidak menekankan prestasi pekerja. Sebaliknya, penting bagi atasan untuk memenangi perniagaan baru untuk memperoleh keuntungan. Beliau menyatakan beliau bersetuju, iaitu ya, di mana pada masa kini sistem kuota untuk wanita telah diperkenalkan, iaitu seperti di syarikat beliau sendiri. Walau bagaimanapun,
masih banyak masih banyak eksekutif lelaki yang sedang berkhidmat, dan ini mendatangkan masalah lain seperti kekurangan wanita dan pengalaman untuk menjadi eksekutif. Melalui sistem ini, beberapa perkara telah dilengkapkan secara sistematik, dan di masa depan akan dapat dilihat lebih banyak pengurusan wanita dalam berbagai organisasi. Contohnya seperti di organisasi beliau sendiri. Untuk soalan umum, pertama, apakah nilai terpenting di tempat kerja Korea? So, beliau pendapat bekerja sebagai satu pasukan adalah nilai yang terpenting untuk mana-mana pekerja yang ingin bekerja di syarikat Korea. Kerana syarikat ini berjalan sebagai, syarikat ini diwujudkan sebagai satu pasukan, mana mereka berfungsi sebagai satu bentuk pasukan. So, ini sangat penting untuk mana-mana pekerja mengikut flow ataupun arus dalam pasukan di dalam organisasi mereka. So, soalan yang kedua, apakah nasihat anda kepada pekerja asing yang ingin bekerja di syarikat Korea, dan apakah aspek yang perlu diberikan perhatian? So, beliau pendapat aspek yang paling penting adalah hubungan di mana beliau, ini merupakan pandangan beliau sendiri, pekerja asing sering cenderung untuk mengabaikan hubungan di dalam syarikat. Oleh itu, beliau berpendapat pekerja-pekerja asing ini perlu bersedia serta menerapkan aspek ini agar pengalaman bekerja di syarikat Korea dapat berjalan dengan lebih lancar dan juga lebih baik. Sekian, itu saja. Terima kasih.